Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Salam satu. Pemuda tak lupa kepada bosku. Terima kasih. Yang berhormat, sebelum tu pengerusi tetap Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Terima kasih dan timbalan pengerusi tetap. Yang berhormat Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan kita berikan tepukan yang lebih gemuruh atas ucapan sulung beliau sebentar tadi yang cukup hebat sekali. Dan yang berhormat Kekanda Muhammad Hairi Mat Shah, tak ada di depan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Wakil-wakil ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia yang ada di depan, Datuk Seri Syaka, Datuk Seri Haji Mat Alwi, rakan-rakan Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang kuat bekerja, dan Bendahari Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang menjaga harta pemuda dengan baik, dan Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang hari ini rajin live dalam kereta. Dan seterusnya barisan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan Ketua-Ketua Pergerakan Pemuda UMNO negeri-negeri. Dan yang paling penting, saudara-saudara yang berada di hadapan saya ini, perwakilan daripada Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di seluruh pelosok tanah air. Dan tidak lupa juga saya, mak dengan ayah saya pun ada di depan. Berilah tepukan sikit kepada mereka ni. Tanpa mereka ni siapalah saya. Saudara-saudara, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia kerana memberi ruang kepada saya untuk bercakap. Khususnya bagi menyampaikan hasrat murni Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dalam perhimpunan pada kali ini, khususnya bagi untuk mencadang ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sebagai usaha untuk kita menzahirkan cara kita, saya akan menyampaikan beberapa perkara yang saya kira penting untuk perwakilan pemuda dengar dan faham, agar dapat dikongsikan dengan Pergerakan Pemuda dan rakyat di bahagian masing-masing. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sudah melalui perjalanan yang cukup matang. Sejak sekian lama, Pemuda UMNO memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menjadi ahli parti yang mampu melaksanakan gerak kerja parti. Pergerakan Pemuda UMNO juga menjadi sayap parti yang cukup penting, khususnya dalam aspek mengkader dan melatih pemimpin generasi baru. Tidak kurang pentingnya ialah usaha Pergerakan Pemuda UMNO khusus dalam memastikan generasi muda di luar sana menyokong dan mengundi UMNO. Selain itu, menjadi tugas mulia kita semua dalam parti untuk menjadi ejen semak dan imbang kepada dasar-dasar parti. Siapa lagi kalau bukan kita yang boleh menegur keluarga kita sendiri, betul tak? Siapa lagi kalau bukan pemuda UMNO, abang sulung dalam keluarga besar UMNO. Oleh itu, besarlah harapan saya agar saudara-saudara perwakilan pemuda untuk kita berganding bahu bagi memastikan hala tuju dan dasar pemuda dapat kita sampaikan kepada rakyat di luar sana. Tugasan besar menanti kita, dan disebabkan itu pemuda harus bergerak dengan tangkas dan pantas, khususnya dalam menjadi vehikel kepada parti UMNO untuk mendekati pengundi muda. Berkaitan dengan hala tuju Pemuda UMNO Malaysia yang telah pun disebut oleh Ketua Pergerakan Pemuda sebentar tadi, setiap organisasi, pertubuhan dan persatuan perlu ada objektif dan matlamatnya. Sebagai Pergerakan Pemuda UMNO, kita perlu mempunyai hala tuju yang tersendiri.
Hala tuju yang tersendiri bermaksud pendirian kita para pemuda terhadap perjalanan pergerakan pemuda tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Disebabkan itu, saya memuji tindakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal yang berpendirian teguh dengan tidak menjemput pemuda daripada parti komponen Kerajaan Perpaduan dalam persidangan kita pada hari ini. Jangan kita salah ertikan. Kita ni tak ada masalah pribadi dengan kepimpinan pemuda parti komponen Kerajaan Perpaduan. Tetapi saya bersetuju dengan Ketua Pemuda bahawa masalah yang kita alami antara adik-beradik itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kita perlu membersihkan rumah kita dulu. Kita perlu menghias rumah kita dahulu sebelum nak jemput orang lain masuk. Bukan apa. Kita ni risau. Mana nak tahu tetamu kita nanti tak selesa dan akan bercerita pula dengan orang lain kalau tahu tentang keadaan rumah kita ni. Perkara ini jelas membersihkan imej Pergerakan Pemuda UMNO yang dikatakan dipilih disebabkan kononnya kita ni penjilat, kita ni macai dan lain-lain. Biarlah Pergerakan Pemuda UMNO menentukan rentak kita sendiri. Dr. Akmal Saleh sebagai Ketua Pemuda, saya yakin mempunyai dengan izin the maverick tendencies beliau yang tersendiri. Melalui itu beliau mampu untuk menggerakkan pergerakan pemuda khususnya dalam usaha untuk menyatukan para pemuda sekalian. Pergerakan pemuda juga perlu untuk menyantuni golongan muda di luar sana. Pemuda di setiap bahagian perlu lebih rancak dalam melaksanakan perkadiran, khususnya dalam meramaikan ahli pergerakan pemuda UMNO bahagian. Semua sedia maklum bahawa undi 18 menjadi salah satu faktor kekalahan kita di banyak kerusi pada Piadu 15 yang lalu. Pihak sebelah sana berjaya memainkan naratif di media baru, di media sosial, sehinggakan anak-anak muda di luar sana terpengaruh dengan sentimen yang dimainkan. Oleh itu telah menjadi tanggungjawab kita sebagai pemuda untuk memberikan pendidikan politik yang betul kepada golongan ini. Didikan terutamanya dalam membezakan sentimen dan fakta politik harus dipergiatkan. Rakan-rakan perwakilan perlu ingat bahawa sudah 2 kali kita kalah disebabkan oleh mainan sentimen. Oleh itu saya berharap pada PRN yang mendatang, sentimen tersebut dapat kita tangkis dengan hujah yang bernas dan berfakta. Pemuda juga perlu bijak dalam usaha untuk merekrut ahli-ahli baru, khususnya golongan muda. Pergerakan pemuda di setiap bahagian perlu untuk menetapkan KPI pertambahan ahli pemuda. Mungkin sekurang-kurangnya dicadangkan 10 orang ahli pada setiap bulan. Hal ini akan menguatkan jentera pemuda di samping memperkukuh peranan pergerakan pemuda sebagai wadah politik yang terbaik untuk anak muda. Pergerakan pemuda juga perlu menjadi ejen penyampai dasar-dasar parti di setiap bahagian dan cawangan. Perkara ini amat penting kerana rakyat di luar sana ingin mengetahui perkara yang dilakukan oleh UMNO. Walaupun kita diperingatkan seolah-olah parti bersatu ni akan ambil alih kedudukan kita sebagai pembela orang Melayu dan Islam. Tetapi saya yakin masih ramai lagi rakyat di luar sana yang mahukan UMNO sebagai pembela mereka. Betul? Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan polisi parti sekaligus menyatakan kesediaan kita untuk membantu rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Berkaitan dengan peranan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Ini penting juga disebut oleh Ketua Pemuda. Saya ingin ketengahkan beberapa perkara yang telah menjadi polemik dalaman dalam UMNO sendiri, iaitu peranan kita dalam kerajaan perpaduan. Ini banyak kita bercakap. Ramai yang bertanya kepada saya, malah saya yakin di bawah pun ramai yang bertanya, adakah kita ni sekadar pelengkap kepada kerajaan perpaduan?
Adakah kita ni bergantung sepenuhnya kepada PKR dan DAP? Adakah maruah UMNO tergaidai dek gila kuasa? Jawapan saya mudah. Tanpa kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri yang ke-10 pada hari ini. Saya nak memetik ayat yang dilontarkan oleh Datuk Seri PMX sendiri di Dewan Keramat kita. Pada Dewan Merdeka, pada Convention Nasional Kerajaan Perpaduan pada 14 Mei 2023 yang lepas. Dengan izin pengusi, beliau sebut, kalaulah tidak kerana komitmen Saudara Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO dan dukungan ahli-ahli Parlimen UMNO, sejarah kita tentu berubah. Jadi kita juga harus iktiraf peranan beliau dan UMNO. Apa maksud itu? Adakah Suara Datuk Aziz tak boleh buat. Adakah kita ni sekadar pelengkap? Tidak. Ucapan Datuk Seri Perdana Menteri ke-10 tu menunjukkan bahawa UMNO menjadi parti yang mendukung beliau untuk dilantik sebagai Perdana Menteri adalah parti UMNO. UMNO sanggup memaafkan parti-parti yang telah memburukkan kita sebelum ini. UMNO berjiwa besar untuk menerima titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Dan PMX juga mengakui bahawa perlu diiktiraf peranan UMNO dalam membuat satu jajaran baru. Dan realiti ini mungkin tidak akan sama kalau UMNO mengambil pendirian yang berbeza. Mungkin kalau kita terikut rentak pihak yang dengki kepada kita pada hari ini, mungkin UMNO sudah terkubur. Tetapi atas sudut pandang dunia yang luas, ditambah dengan jiwa yang besar, kita sanggup meredahkan ego untuk menjaga kepentingan agama, bangsa dan negara. Kita ni bukanlah macam pasukan Chelsea dan Liverpool yang hanya menjadi pelengkap jadual EPL musim ni, tuan-tuan. Kita ni bukan sekadar pelengkap, tetapi kita adalah parti komponen kerajaan perpaduan yang utama. Hey! Marah penyokong Liverpool dengan Chelsea. Kita lihat saja kepada fakta bahawa Presiden kita telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri 1, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Presiden kita menjadi Menteri Pertahanan. Dan ada beberapa lagi pemimpin-pemimpin kita yang telah dilantik memegang jawatan dan portfolio penting dalam kerajaan. Selain itu, peranan UMNO sebenarnya cukup luas. Jika kita melihat dengan sudut pandang yang lain, cuba tuan-tuan ingat dulu apa yang terjadi zaman PH dengan Bersatu memerintah 22 bulan. Isu orang Melayu dan Islam menjadi isu sensitif dan hangat ketika itu. Malah tokoh parti Bersatu sendiri juga senyap dan tidak menjaga kepentingan agama dan bangsa ketika itu. Itu kegagalan Bersatu. Gagalnya mereka menggunakan kuasa yang ada untuk menjaga kepentingan agama dan bangsa. Perkara ini berbeza dengan UMNO. Penyertaan kita dalam kerajaan adalah sebagai parti yang menjaga kepentingan agama dan bangsa. Parti UMNO melalui Pergerakan Pemuda juga akan sentiasa lantang menentang sekiranya ada dasar dan polisi kerajaan perpaduan yang akan merugikan agama dan bangsa. Betul? Kita tidak akan menjadi lembu yang dicucuk hidung. Kita akan menjadi hero khususnya dalam menjaga kepentingan rakyat dan negara ini. Saya juga menjamin bahawa UMNO tidak akan dibuli dalam kerajaan perpaduan ini. Tidak sama sekali. Bagaimana mungkin kita dibuli? PMX mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh UMNO secara keseluruhannya dalam memastikan beliau menjadi Perdana Menteri, jawatan yang beliau idamkan setelah sekian lama. Tanpa UMNO, sekali lagi saya nak bagi tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri pada hari ini. Oleh itu saya tegaskan sekali lagi bahawa UMNO bukanlah pelengkap, tetapi merupakan parti komponen yang utama dalam membentuk kerajaan perpaduan.
Poin yang terakhir, menuju pilihan raya negeri. Ini penting. Pilihan raya yang bakal dilaksanakan di 6 buah negeri akan menjadi medan pertempuran pertama buat kita selepas pemilihan UMNO. Rata-rata yang saya lihat di hadapan saya ni, barisan ketua-ketua pemuda, naib ketua-ketua pemuda dan semualah. Yang saya tengok di depan saya ni, yang datang daripada kampung-kampung, daripada bandar-bandar, secara keseluruhannya tetap setia dalam perjuangan UMNO itu. Berikan tepukan yang gemuruh untuk kita semua yang kekal setia. Dan saya juga yakin, apabila kita sendiri lihat di hadapan kita malah di atas ni, majoritinya muka-muka baru, termasuklah diri saya. Tetapi ada juga pemimpin-pemimpin pemuda yang meneruskan perjuangan yang bersama dengan kita. Dan saya yakin gandingan antara yang baru dan lama ini akan menjadi aspek penting untuk kita memenangi peperangan kali ini. Saya tidak risau dengan kekurangan pengalaman, tetapi yang saya risau adalah kekurangan komitmen dalam kalangan kita. Mungkin masih ada yang terasa hati dengan keputusan pemilihan tempoh hari. Mungkin masih ada yang terasa hati dengan the issue, the purge dalam UMNO tempoh hari. Mungkin ada yang terasa hati dengan keputusan kita menyertai kerajaan perpaduan. Saya dengan rendah diri menjemput semua kekanda-kekanda pemuda di luar rumah kita ni untuk bersama-sama kami dalam rumah kita yang kita bina hari ini, yang seperti mana diajak dan dijemput oleh ketua pemuda sebentar tadi. Benar, ada hati yang terasa. Tetapi usahlah kita layan hingga merugikan parti keramat kita ni. Kami sentiasa menunggu kekanda-kekanda pemuda yang berada di luar untuk kembali menyertai kami bagi memperkukuhkan parti. Dan komitmen jentera pemuda amatlah kita perlukan. Contohnya di negeri saya, di negeri Kedah. Kita mempunyai hampir 1.58 juta pemilih yang berdaftar. Contohnya lagi di Selangor, kita ada 3.6 juta pemilih berdaftar. Angka ni angka yang cukup besar. Dan ini memerlukan komitmen jentera yang kukuh untuk gerak kerja PRN yang mendatang. Kita perlu memenangi hati dan meraih undi daripada para pemilih di negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Oleh itu perlukan pasukan yang mantap dan jitu untuk merealisasikan hasrat impian tersebut. Saudara-saudari sekalian, biarkanlah ahli dan penyokong kita ni memikirkan dengan hati yang terbuka. Dalam masa yang sama pula kita akan cuba berusaha untuk memberi pemahaman kepada mereka di bawah tentang jajaran politik baru ni. Inilah tugas kita sebenarnya. InsyaAllah sekiranya tidak ada apa-apa yang menghalang, mereka akan tetap setia bersama dengan UMNO. Penutup, Gusti Tetap. Apalah artinya parti keramat UMNO ini tanpa prinsip agama dan bangsa? Kalau bukan kerana bangsa ini, UMNO sudah lama menjadi bangsat dalam tanah air ini. Saya teringat ucapan daripada Ayahanda Datuk Seri Najib Razak, bosku. Beliau pernah ungkapkan, kalau boleh dengan izin, saya pun nak bercakap apa yang beliau sebut. Beliau sebut, orang Melayu akan terbangsat kalau UMNO hilang kuasa. Terbangsat. Tidak ada perkataan lain yang boleh menggambarkan betapa kucak-kacirnya untung nasib yang cukup tertekan kalau UMNO hilang kuasa. Betul tak betul? Beliau dah sebut. Jadi sebab itulah pergerakan pemuda UMNO, kita adalah benteng pertama yang akan melindungi rumah besar ini. Kita adalah perisai kepada rumah tua ini. Usah kita termakan dengan umpan musuh.
Usah kita terikut dengan rentak tari mereka. Kita laksanakanlah program semahu kita. Kita jemputlah siapa yang kita nak jemput. Kita buatlah secara bersama, keputusan pun secara bersama, tanpa adanya campur tangan orang lain. Biarlah kita mati berdiri, dari kita hidup melutut. Bukan cara kita menjadi boneka, bukan cara kita berdiam 1000 bahasa, bukan cara kita memaki tak tentu hala, dan bukan cara kita berjuang demi habuan dunia semata-mata. Berpegang teguhlah pada prinsip ini cara kita. Lantang bersuara demi agama dan bangsa, ini cara kita. Berjuang ikhlas demi agama dan bangsa, ini cara kita. Ayolah kekanda sekalian, kita bulatkan tekad, kita genggam amanah yang diberikan, bergandeng bahu menuju kejayaan. Kita bentuk pergerakan pemuda mengikut acuan kita yang tentukan. Dengan izinnya, insya-Allah kita akan menggenggam obor kemenangan dalam PRN pada kali ini, insya-Allah. Dengan ini saya Muhammad Khairul Azman bin Abdul Aziz, Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, merangkap Ketua Pemuda UMNO bahagian baling, mohon mencadang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Khairul Azman bin Abdul Aziz.